Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kaffatil anbiya'i wal mursalin wal awliya wash syuhada wal ulama was salihin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahum wa lana al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kegelapan rasa ragu-ragu. Wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu ilmu-Mu. Wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilm, dan hiasilah diri kami dengan akhlak yang mulia dan sopan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu jannatun na'im, syurga na'im. Khalidina fiha, dan mereka itu kekal di dalamnya. Wa'dallahi haqqan, itulah janji-janji Allah yang benar. Wa huwal azizul hakim, dan Allah, Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Surah Luqman. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Nazir Masjid, Al-Fadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan pegawai dan ahli kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, sahabat-sahabat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah dengan setinggi-tinggi syukur di atas segala nikmat, dan saya doakan tuan-tuan sihat walafiat, ceria, bahagia, aman sentosa, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, dan diberkati setiap detik kehidupan kita sehinggalah ke akhir hayat. Dan sebelum saya lupa, saya sekali lagi mengucapkan tahniah di atas tuan-tuan yang duduk bersila dalam majlis ilmu dengan istiqamah. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat ini adalah kebaikan yang sepanjang badan dikandung hayat, badan dikandung hayat, insya-Allah. Apa Tuan Aziz? InsyaAllah Dan pada malam ni kita tengok
sedikitlah kita di tajuk yang terakhir ni Bani Quraizah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat, Bani Quraizah ni adalah satu-satunya ataupun di antara 3 kabilah Yahudi yang besar. Dan 2 kabilah lagi, iaitu Bani Qainuqa, telah pun dibunuh dan dihalau keluar daripada Madinah. Kemudian Bani Nadir kerana membunuh orang Islam. Bani Qainuqa tadi juga dia buat hal juga, dia bunuh umat Islam dan dia mengkhianati perjanjian. Yang cerita dia ada seorang perempuan Arab masuk ke pasar Qainuqa, pasar orang Yahudi itu, untuk berjualan. Lalu diperolokkan sehingga tersingkap niqab dia, hijab dia, tutup dia. Dan perempuan itu menjerit, memekik. Maknanya maruahnya telah dicabuli oleh Qainuqa, bangsa Yahudi. Maknanya Yahudi ini kita tahu daripada zaman Nabi dulu. Bahkan Nabi sebelum tu pun dia dah bunuh Nabi kan, bangsa Israel. Nabi dia sendiri dia bunuh. Kemudian zaman pertengahan dan zaman sampai hujung, sampai kiamat, Yahudi Israel ini semua perangai dia sama, iaitu mengkhianati dan menzalimi. Jadi ada seorang lelaki Islam, dia mendengar pekikan perempuan Arab tadi, Muslim lah kan. Lalu dibunuhnya orang yang buat memperolokkan tu. Lalu dia akhirnya pun dibunuh. Maka dengan itu hukuman mereka dihalau keluar daripada Madinah. Itu Qainuqa. Kemudian Bani Nadir juga membunuh, mengkhianati perjanjian. Dan yang ketiga ni tengok, Bani Quraizah juga mengkhianati perjanjian. Bahkan Bani Quraizah ni lagi bahaya. Semasa perang yang sedang sengit di antara dalam peperangan Khandaq Parit tu, mereka mengkhianati. Mereka meletakkan negeri Islam Madinah yang sangat-sangat bahaya. Seolah-olah musuh nak masuk, ada pagar, mereka buka pintu pagar itu dibuka supaya musuh masuk. Jadi bila habis perang, Nabi pergi ke perkampungan Qainuqa. Jadi kita sambung kisahnya pada malam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan perenggan yang ketiga, tuan-tuan mengenakan kepungan ke atas Bani Quraizah yang telah berkubu di dalam benteng kota mereka selama 25 malam. Ada pendapat yang mengatakan 15 hari sahaja, sehinggalah Bani Quraizah terasa lemah dengan pengepungan dan Allah mencampakkan kegurunan ke dalam hati mereka. Ini orang-orang Bani Quraizah ketika itu. Tapi pada hari ini sebaliknya, tuan-tuan, kita tengok penduduk-penduduk Gaza di Palestin juga sedang dikepung kan. Diputuskan bekalan makanan, bekalan minuman, bekalan elektrik. Bayangkan tuan-tuan gelap gelita malam kan. Kalau datang musim sejuk-sejuknya kan. Ubat-ubatan, orang tua, orang kanak-kanak kan. Macam mana nasib mereka tu. Mudah-mudahan Allah bagi bantuan, pertolongan dan kekuatan pada orang Islam di sana melawan Zionis ni kan. Saya nak cerita sikit, tuan-tuan, sebelum kita masuk lebih jauh dalam bab ni. Hari ini saya nak baca satu buku Bumi yang Diberkati, tulisan Dr. Muhammad Fauzi ada bersama dengan kita. Dr. Muhammad Fauzi Zakaria. Bumi yang Diberkati. Dia cerita semua pasal Baitul Maqdis dan sejarahnya lah. Ada sikit lah cerita pasal yang macam mana, kenapa orang-orang Zionis tu bersungguh-sungguh nakkan Palestin tu. Zionis tu
berasal daripada kata sebuah bukit, ya, Bukit Zion. Dan kalau dalam bahasa Arab As-Sahyun, ya. Bukit Zion ini terletak di Jerusalem, dan di situ dikatakan adanya, dan memang adalah perkuburan ataupun kubur Nabi Daud. Mereka panggil David lah kan, Nabi Daud. Dan mereka menggunakan sentimen tu bahawa mereka berasal daripada keturunan Israel dan mereka berhak situ. Sebab tu mereka mengatakan bahawa Palestin itu adalah bumi yang dijanjikan, untuk mereka. Sebab tu mereka bersungguh-sungguh sampai mereka berikhtiar menubuhkan satu pertubuhan namanya Pertubuhan Zionis. Mengambil sentimen Bukit Zion itulah di Palestin tu. Mana nak timbulkan semangat orang-orang Yahudi yang bertaburan berada di seluruh dunia ni. Mereka akan berkumpul di Palestin, di Jerusalem tu, di Bukit Zion. Ini ada sedikit sebaik tertubuhnya secara rasmi Pertubuhan Zionis, tuan-tuan, ini penting sangat untuk kita tahu. Sebaik tertubuhnya secara rasmi Pertubuhan Zionis antara bangsa Yahudi dengan penegasan matlamatnya yang jelas, pimpinannya telah mengambil satu daya usaha rasmi menemui pemerintah Turki. Ketika itu pemerintah Turki Osmaniyah untuk membincangkan isu Palestin dan Jerusalem. Jerusalem itu terletaknya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni tuan-tuan sangat dekat dengan kita. Kita jangan fikir kita dekat dengan Baitullahil Haram, Mekah dengan Madinah saja. Tapi Baitul Maqdis tu, dia adalah bumi para Anbiya. Nabi kita pernah berada di sana kan, menjejakkan kakinya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj dan mengimami semua para Nabi. Apa yang dibincangkan? Pada tahun 1901, Theodor Herzl dan rombongan termasuk Nathan Mayer telah menghadap Sultan Abdul Hamid, iaitu Sultan keturunan ataupun Sultan kerajaan Turki Osmaniyah ketika itu, satu-satunya kerajaan Islam yang menguasai ketika itu, memohon secara rasmi untuk membeli wilayah Palestin. Dengan harga berapa, tuan-tuan? Dengan seberapa sahaja harga yang ditetapkan oleh Sultan Abdul Hamid kedua tu. Maknanya bersungguhnya mereka nak tu Palestin. Tetapi Sultan menolaknya dengan alasan Palestin dan Baitul Maqdis, yakni Jerusalem itu bukan miliknya dan bukan milik kerajaan Turki Osmaniyah, tetapi ia adalah tanah wakaf milik kepunyaan umat Islam. Mana kita punya tu Baitul Maqdis. Tengok betapa amanahnya pemerintah Islam, kerajaan Osmaniyah ketika itu. Kalau dia nak kekayaan, tuan-tuan kan, dia dah jual lama dah, dapat duit kan, kaya, menjadi paling kaya. Sebab Yahudi ni memang kaya, dia akan bayar berapa saja. Kita belajar dalam sejarah Rasulullah SAW, Bani Qainuqa tu paling kaya di Madinah kan, menguasai. Sampai sekarang memang paling kaya, bank-bank tu dia punya, di bawah penguasaan dan sistem dia, sistem Yahudi. Tetapi Sultan Abdul Hamid ni memiliki suatu karamah, kan, kemuliaan, amanah dan sebagainya, tu dia mempertahankan. Dan akhirnya, tuan-tuan, mereka mencipta peperangan dunia pertama kan, akhirnya menyerang kerajaan Osmaniyah, kalah, jatuh, dan dengan itu mereka dapat kan. Satu ketika dulu kalau kita tengoklah dalam sejarah kan, ada seorang mufti Palestin, dia mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya, tuan-tuan? Dia menyatakan haram bagi penduduk Palestin menjual tanah mereka kepada orang-orang Yahudi. Memang Yahudi ni akan tawarkan dengan jumlah yang luar biasa
nilai itu. Sebab bagi mereka itu sangat-sangat bernilai. Mereka nak berkuasa di Palestin. Sebab tu mereka sanggup bunuh sampai hari ini, kan tuan-tuan. Tapi oleh kerana ada yang terpedaya, kan, ada nak kaya cepat lah contohnya, kan, akhirnya jual pada Yahudi, maka menjadilah milik Yahudi tanah tu, kan. Mudah-mudahan benda ni tak berlaku kat tanah air kita lah, kan, tanah Melayu ni, kan. Kita tidak dipeningkan dengan harga yang juta-juta, kan, tapi akhirnya tanah menang sorak, tanah tergadai, kan. Kekayaan tu sampai bila je, kan. Tapi amanah nak jaga tanah tu. Tanah ini adalah tanah kepunyaan tanah Melayu. Macam tu jugalah tuan-tuan, dalam kita dah belajar semua, kita dah belajar dalam sejarah Arab ada dua manusia yang dilaknat oleh orang Arab, bangsa Arab. Yang pertama, kita dalam kitab yang pertama dulu ada seorang nama Amru bin Lu'ay, iaitu orang yang pertama yang bawa berhala masuk ke Mekah dan diletakkan di sisi Kaabah. Satu je berhala tu. Akhirnya dia jadi banyak dicipta. Jadi dia menjadi penyebab kepada orang Arab Quraisy itu, antara mereka yang menjadi penyembah berhala. Yang keduanya yang diingati sehingga hari ini ialah Zurughal, iaitu seorang yang berasal dari Taif. Ketika tentera Abrahah nak datang menyerang ke Mekah, kan, dia yang menjadi penunjuk laluan. Dia jadi juru pandu macam mana nak sampai ke kota Mekah, walaupun tak sampai ke kota Mekah. Akhirnya dia mati di satu tempat dan dikuburnya itu dikutuk dan dihina. Itu pengkhianat bangsa Arab. Kita jangan mengkhianatilah amanah-amanah yang Allah SWT berikan pada kita untuk memelihara tanah ini, tanah air kita, tanah yang bertuah ini. Sebagaimana orang-orang Yahudi sentiasa berusaha untuk mengambil tanah orang-orang Palestin. Baik, kita sambung balik situ. Ibnu Hisham telah meriwayatkan bahawa Ka'ab bin Asad telah berkata kepada kaum Yahudi setelah beliau mengetahui bahawa Rasulullah SAW tidak berganjak dari peperangan itu. Katanya, wahai seluruh kaum Yahudi, kamu ini telah ditimpa sesuatu, maka aku ingin mengemukakan kepada kamu semua 3 pilihan. Pilihlah satu daripada pilihan yang kamu sukai. Jadi tawaran ketua ni kepada bangsa Quraizah tadi, kabilah Quraizah yang dah dikepung tu, yang tak ada laluan keluar dah tu. Lalu mereka kaum Yahudi berkata, apakah 3 pilihan itu? Kata Ka'ab, kita turut sahaja orang ini dan kita beriman dengannya. Demi Tuhan telah jelas kepada kita kebenaran dakwaannya sebagai Nabi yang diutuskan. Lebih-lebih lagi kisah beliau itu telah disebutkan dalam kitab kamu. Kitab maksudnya dalam kitab Taurah dan Injil dah sebutkan kebenaran Nabi Muhammad. Sebab tu orang Yahudi itu kenal lah Nabi Muhammad, cuma kerana baghyam bainahum, kerana rasa iri, dengki, marah kepada bangsa Muhammad ni, bangsa Arab, maka mereka tak mahu beriman. Sedangkan dalam Quran sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya Muhammad itu sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Mana kenal sungguh-sungguhlah kita, kan. Kenal tabiat setiap anak-anak kita, kan. Jadi dikenal, disebutkan dalam Taurah dan Injil. Dengan itu darah kamu terhindar manakala anak isteri kamu terselamat. Maksudnya semua masuk Islam. Maka jawab mereka, ini tidak mungkin. Bagaimana kita dapat menolak perintah At-Taurah sama sekali?
Jadi mereka tolak tawaran tu supaya semua ramai-ramai masuk Islam. Kemudian katanya yang kedua, kalau begitu mari kita bunuh anak isteri kita, kemudian kita keluar menentang Muhammad dan sahabat-sahabatnya dengan pedang yang terhunus. Dengan itu kita tidak meninggalkan satu tanggungan pun di belakang kita, hinggalah Allah menjatuhkan hukuman di antara kita dan Muhammad. Mana dia sanggup bunuh anak-anak orang tua, orang perempuan dia, anak-anak dia, kemudian lawan. Sebab dia tahu dia dah tak ada peluang dah. Dia sanggup mati. Sekiranya kita binasa, maka tidak ada keturunan pun yang kita tinggal selepas kematian kita yang patut kita curigai. Lalu mereka menjawab, apalah salah mereka yang lemah itu? Maka jawab Ka'ab, sekiranya kamu tolak semuanya ini sebagaimana yang kamu ketahui, malam ini, ini cadangan yang ketiga, malam ni malam Sabtu, dengan harapan semoga Muhammad dan sahabat-sahabatnya tidak memberi keselamatan kepada kita. Ayuh, turunlah, semoga kita mendapat peluang menyelamatkan diri kita. Tetapi cadangan terakhir ini ditolak oleh mereka. Sebab dengan harapan supaya Muhammad pun tidak menghormati hari Sabtu orang Yahudi tersebut. Tapi itu juga ditolak. Akhirnya mereka terpaksa tunduk menerima sahaja hukuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas mereka. Dahulunya Bani Quraizah ini menjadi setia kawan kepada suku Aus. Oleh itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan keputusan menjatuhkan hukuman ini kepada salah seorang ketua suku Aus. Boleh faham maksudnya tuan-tuan? Di Madinah ada dua suku yang besar orang Arab yang memang duduk di Madinah, Aus dan Khazraj. Kemudian kabilah Arab ada tiga, Qainuqa, Nadir dan Quraizah, termasuk yang kita bincangkan ni, Quraizah kan. Dia Quraizah ni dia berbaik-baik dengan suku Aus. Qainuqa dan Nadir tadi berbaik-baik dengan suku Khazraj. Boleh faham Maknanya ada yang menjadi sekutu lah, menjadi kawan. Ada orang Arab kawan dengan Quraizah, ada orang Arab kawan dengan Qainuqa, gitu kedudukannya. Dan Quraizah ni berkawan ataupun berbaik dengan Aus. Dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Antara pemimpin daripada kalangan Aus, Al-Ansari, orang-orang Madinah lah ni. Jadi di kalangan Aus menjatuhkan hukuman ke atas Bani Quraizah. Sedangkan ketika itu Sa'ad mengalami kesakitan kerana tusukan panah yang diterimanya di dalam peperangan Khandaq, dan beliau sedang dirawat di dalam khemah. Setelah itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik beliau sebagai hakim ke atas Bani Quraizah, baginda pun memberitahu perkara itu kepada Sa'ad bin Mu'az, dan dia Sa'ad pun keluar dari tempatnya dengan menunggang kaldai. Jadi maknanya tuan-tuan, untuk memberi kesenangan ataupun keselesaan ataupun kepuasan hati pada orang-orang Yahudi, bukan Rasulullah yang menjatuhkan hukuman, bukan Nabi. Sebab kalau Nabi mungkin ada pada pandangan orang Yahudi mungkin tidak adil, sebab Nabi memang berperang sedang memarahi orang Yahudi. Jadi Rasulullah SAW bagi peluang kepada kawanan ataupun kawan kepada Bani Quraizah, iaitu Aus, kan, orang-orang Aus, pemimpin Aus. Jadi mudah-mudahan tak adalah tanggapan bahawa daripada Yahudi itu bahawa Rasulullah ini tidak adil. Jadi Rasulullah bagi peluang juga pada orang Yahudi. Kemungkinan Aus ni kerana baik dengan Quraizah tadi akan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, kan. Sebagaimana kita tengok dalam Bani Qainuqa dulu, yang dia bunuh perempuan, lelaki Islam yang membela perempuan yang diperolokkan tu kan. Diberi kepada tiba-tiba bila nak dijatuhkan hukuman, tiba-tiba Abdullah bin Ubay
daripada Khazraj yang berbaik dengan Qainuqa tu membela orang Yahudi, kan? Dia membela orang Yahudi. Sedangkan seorang Islam yang lain, Ubadah bin Samit, dalam keadaan itu dia menyebelahi Islam. Orang munafik tadi menyebelahi orang kafir. Walaupun dia berkawan dengan Qainuqa tu, kan? Tapi dalam bentuk keadilan mereka menyebelahi itu. Tuan-tuan boleh faham ni kan kedudukan situasi dia? Boleh ya? Boleh insya-Allah ya. Jadi yang diberi peluang daripada kalangan Aus tu yang menjadi sekutu kepada Bani Quraizah tadi ialah Sa'ad bin Mu'az, iaitu orang yang sangat dihormati oleh Quraizah. Mana orang Yahudi sendiri hormat pada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni orang Islam, kan? Situasi dia ketika itu sedang cedera parah dalam kerana peperangan Khandaq tu, dipanah tubuh badan dia. Baik. Jadi Sa'ad bin Mu'az tadi keluar daripada tempatnya dalam keadaan yang sakit itu menunggang keldai. Sebaik sahaja beliau mendekati masjid, Rasulullah pun berkata kepada kaum Ansar, "Ayuh, bangunlah kepada pembesar kamu atau orang terbaik kamu. Wahai Sa'ad, Bani Quraizah telah menerima hukumannya dari kamu." Dengan itu Sa'ad pun menjatuhkan hukumannya dengan menyebut apa hukuman Sa'ad? Para penentang dari kalangan mereka semuanya dibunuh dan perempuannya ditawan, dijadikan sebagai hamba. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Engkau telah menjalankan hukuman dengan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka benarlah hukuman, betullah hukuman yang telah dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'az tu bagi pihak Rasulullah SAW, dengan tidak dicampur tangan oleh Rasulullah, tapi kerana sahabat ni dia faham apa hukuman kepada pengkhianat. Lalu dijatuhkan hukuman bunuh. Lelaki 700 orang dibunuh. Dalam riwayat ni menyatakan situasi ketika berlaku peristiwa tu, orang-orang Yahudi dapat menyaksikan majlis hukuman bunuh tersebut, tetapi mereka tidak dapat mendengar apa yang berlaku dalam peristiwa pembunuhan itu. Rupanya tuan-tuan, mereka dibawa daripada perkampungan Bani Quraizah tu pergi ke Madinah dan dipancung dan dipancung di berhampiran dengan parit Khandaq yang digali ketika peperangan tu. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tentera Islam menggali lubang. Kemudian dibawa 10 orang dan dipancung. Selepas beberapa puluh orang dibawa, orang-orang Yahudi belum mengetahui apa yang dilakukan kepada mereka. Jadi yang belum dipanggil itu tak tahu apa yang berlaku pada 10 orang yang dibawa tu. Mana dirahsiakanlah. Ada yang bertanya sesama mereka, apa yang akan dilakukan kepada kita? Ketua mereka, Ka'ab bin Asad, berkata kepada mereka, adakah kamu tidak nampak setiap 10 orang yang dibawa tidak kembali lagi kepada kita? Ini adalah kesudahan kita. Jadi pada hari itu 700 orang lelaki Yahudi dipancung semua sekali. Inilah hukuman pengkhianatan ke atas mereka. Ni, kan? Patutnya keturunan tu semua dipancung, tak adalah hari ini ya. Selepas itu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku." Ini kata Sa'ad bin Mu'az ya, "Sesungguhnya engkau telah lebih mengetahui bahawa aku tidak lebih mencintai
daripada melawan sesuatu kaum kerana mereka telah mendustakan Rasul engkau, yang telah menghalau Rasul engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku menyangka bahawa engkau telah menyelamatkan peperangan di antara kami dan mereka. Sekiranya peperangan kami dengan Quraisy masih lagi kekal, maka kekalkanlah aku untuk berjihad dan melawan mereka. Untuk engkau ya Rabb, sekiranya engkau tamatkan peperangan itu, maka cetuskanlah lukaku ini dan biarkan aku mati kerananya. Itu maknanya Sa'ad bin Mu'az tadi, dia mengharapkan supaya selagi tentera-tentera Quraisy ataupun orang-orang Yahudi itu tidak dikalahkan, janganlah dimatikan dia, kan? Dalam satu riwayat lain, dalam satu riwayat lain, ketika beliau sedang dirawat kerana cedera parah dipanah oleh tentera Ahzab dalam perang Khandaq itu, Sa'ad berdoa kepada Allah, wahai Allah, kalaulah ada lagi peperangan Muhammad dengan orang bukan Islam Quraisy selepas ini, aku mohon dipanjangkan umurku sehingga mata aku menjadi sejuk dengan kekalahan Quraisy, kerana mereka adalah orang-orang yang paling aku benci dengan apa yang mereka perbuat kepada Muhammad. Kalau sudah tidak ada lagi peperangan antara Muhammad dengan Quraisy, ambillah nyawaku, tetapi jangan engkau mengambil nyawa aku sehingga aku sejukkan mata aku ke atas keturunan Quraizah. Itu harapan Sa'ad bin Mu'az, akhirnya Allah tunaikan. Maka Sa'ad bin Mu'az menjatuhkan hukuman bunuh kepada pengkhianat daripada bangsa Yahudi tersebut. Maka lukanya pun pecah. Seorang pun tidak menyedari bahawa hal itu, sedangkan dalam kawasan masjid itu terletak satu khemah Bani Qatafan, kecuali setelah darahnya mengalir meleleh ke arah mereka. Banyaknya darah Sa'ad dia. Seluruh mereka berkata, apakah benda yang mengalir ke arah kamu itu? Rupa-rupanya luka Sa'ad telah pecah sehingga darah mengalir dengan banyaknya, menyebabkan beliau mati kerana luka itu. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az ini, ketua keturunan Aus di Madinah, telah syahid, mati syahid. Dalam satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahawa lukanya itu pecah setelah hampir kesemuanya sembuh, kecuali yang masih tinggal kesannya sekadar sebesar lubang subang perempuan sahaja. Bererti parut itu sudah menjadi kecil sahaja. Maknanya luka itu dah hampir sembuh lah. Tetapi Allah SWT nak jadikan Sa'ad bin Mu'az ini dan kabulkan doa dia supaya dia dapat mati syahid setelah dia berjaya membunuh Yahudi. Allah kabulkan doanya, mati syahid, pecah kembali luka dia tu. Begitulah hebatnya pengorbanan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya orang-orang Yahudi diminta turun dari kubu mereka dan mereka dibawa ke negeri Madinah. Di sanalah dijalankan hukuman bunuh terhadap mereka yang menjadi penentang-penentang, yang terdiri daripada kaum lelaki, manakala perempuan-perempuan ditawan. Di antara mereka ada yang diseret ke tempat pembunuhan di Khandaq, ialah Huyai ibnu Akhtab, yang berusaha memberi keyakinan kepada Bani Quraizah supaya melanggar perjanjian dan mengkhianati janji. Kan Huyai bin Akhtab ni yang dijadikan sebagai wakil supaya pujuk orang Bani Quraizah ni supaya keluar daripada perjanjian dengan Muhammad, menyertai kafir Quraisy dalam perang Ahzab, perang Khandaq tu. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahawa semasa Huyai dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan tangan terikat di tengkuknya. Macam mana? Tangan terikat di tengkuk.
Maknanya menunjukkan kehinaan lah tuan-tuan, kehinaan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak hina musuh-musuhnya dalam keadaan macam itulah. Sebagaimana kita pada hari ini kita tengok orang Yahudi ni bersungguh-sungguh kan. Sampai sanggup mengambil negara orang kan. Dan dalam peta asalnya tak ada nama negara Israel, tak ada. Dia rampas, dia ambil hak orang kan. Itu kehinaan tuan-tuan, tak ada negara. Kau negara mana? Tak ada. Bangsa tak ada negara. Kan? Kalau kita ni kemuliaan kita kerana adanya bangsa dan tanah kita. Kan? Tanah Melayu. Saya dah sebut selalu tu. Ada seorang profesor Korea kan, saya ulang balik supaya kita rasa izzah dengan kemuliaan kita. Seorang profesor bangsa Korea, dia kaji perkataan Melayu tu dari dalam tulisan Jawi. Melayu tu mim lam ya. Kan? Mim lam ya. Tak ada baris. Bila tak ada baris, boleh dibacakan dengan tiga keadaan. Melayu, Malaya, Mulia. Memang tepatlah betul tu. Ejaan asal Melayu. Jadi kita rasa itulah orang Melayu ni ada kemuliaan. Sebab bila sebut orang Melayu ni disinonimkan dengan beragama Islam. Bertambah mulia orang Melayu bila dia berpegang teguh kepada Islam. Itu tuan-tuan Dan ada satu tulisan tuan-tuan, ada Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Tuan-tuan pernah dengar, dia selalu dalam radio, dalam TV. Dia pergi ke mana? Ke Baitul Maqdis kan. Nama dia dah blacklist lah, tak boleh masuk katanya di Baitul Maqdis kan. Dia tengok, dia buat kajian macam yang penulis buku ni Dr. Muhammad Fauzi Zakaria ni pun dia pergi jumpa dengan orang, istilahnya kalau kita dulu dengar pergi jumpa dengan orang tua-tua lah, alim ulama yang ada situ, yang boleh cerita balik apa yang berlaku kan di sana. Jadi Ustaz Muhammad Al-Amin tu, Muhammad Abdullah Al-Amin, dia katakan bahawa azan di sana dan solat semua tu sama dengan di tanah Melayu. Cara azan dia rasa pelik. Mungkin orang Melayu pernah duduk sana balik sini, ataupun mungkin ada persamaan dan sebagainya tu. Di Malaysia ni cara azan tu, lagunya dan sebagainya tu. Itu maksudnya kita tu dikatakan bahawa kita dengan Baitul Maqdis ni ada kedudukan yang sangat rapat kan. Baik, kita habiskan situ ya. Sebenarnya setelah dia merenung tadi, Huyai bin Akhtab tadi setelah dia merenung ke wajah Rasulullah SAW, dia pun berkata, sebenarnya demi Allah, aku tidak marah diriku kerana melawanmu, tetapi sebenarnya sesiapa sahaja yang membelakangkan Allah akan membelakangkannya. Kemudian dia pun duduk lalu dipancung lehernya. Masih lagi dia tidak Islam tu kan, tapi dia mengakui kebenaran tu, tak mengucap lagi lah. Cuma itulah kenapa tak mengucap, kerana ego dan kesombongan dia. Dan dia mengetahui kebenaran tu. Membelakangkan Allah, Allah membelakangkan kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita sambung pada kuliah yang akan datang Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bagi kita sihat dan keberkatan dalam umur kita dan peluang untuk kita berjihad dan dengan peti yang ada di depan kita tu kan. Mudah-mudahan kita dapat meringankan. Inilah jihad kita dengan doa dan bantuan. Mereka tak perlu kita pergi sana kan. Mereka memerlukan doa-doa kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang baik dan yang berkat. Wa amalan salihan mutaqabbalah, dan amalan kebaikan yang Engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.